Nah, betul? Ilaihim. Asalnya ilaihim. Bila disambungkan ilaihimus naini. Apa makna isnain? Isnain bukan lagi isnin. Dua. Kalau satu wahid. Dua isnain. Tiga? Okey, sampai tiga cukup. Untuk surah Yasin cukup bilang sampai tiga pun. Wahid, isnain, salasa. Sebab kita dia sampai nombor tiga je. Isnain ni betul? Fakadzabu huma. Betul? Fa'azzazna. Betul? Bisalisin. Ini salis, salasa. Apa maknanya ni? Tiga, Betul? Faqalu. Betul? Inna. Betul? Ilaikum mursaluna. Ni ayat yang keberapa ni? 14, Ya, yang ke-14. Okey. Supaya kita punya terjemahan tidak berserabut, maka kita keluarkan isim dan harf yang popular. Ya. Mula daripada sekarang hanya boleh tandakan dengan X sahaja. X. Maknanya dia sudah tidak perlu lagi dicatat. Catat X sahaja. Siapa tak ingat, rujuk diagram warna pink. Perkataan pertama is. Baru jumpa tadi. Takkan nak tulis lagi. Ketiga. Maknanya ini ketika ni isim apa dipanggil? Zaraf. Zaraf apa? Zaman. Apa makna zaraf zaman? Menunjukkan arah masa ketika. Ini perkataan kedua ialah ila. Ila. Makna apa? Na tu tak dia satu. Itu biar tu. Ila. Apa makna ila? Ke atau kepada. Ini isim ke fi'il ke haraf? Haraf. Haraf apa namanya? Jar. Ini apa ni perkataan ni? Him. Apa maknanya? Mereka. Isim ke fi'il ke haraf? Domain tu isim apa? Isim apa dipanggil? Isim domer. Domer apa dipanggil? Domer muttasil. Apa makna him? Mereka. Okey, isnain kita dah belajar dah. Wahid, isnain, salasa. Apa makna? Dua. Di sini dua orang. Ya. Ini fa'ataf. Tengok kumpulan haraf ataf. Fa. Makna apa tu? Lalu. Tengok tangan tu gerak lagi tu. Tangan fa'ataf. Tak boleh tahan dekat geram dia. Jangan takut. Berani. Takkanlah tak tahu makna wa lagi kah? Tahu. Nak tenangkan hati. Tak apalah. Yang sebenarnya lebih kakak ingat sekiranya kakak tanda X. Kakak cuba terima. Allah tak dapatlah. Baru rujuk. Itu proses mengingat yang sangat bagus. Sebab kakak bekerja keras. Kalau kakak tengok fa, tengok maknanya lalu. Dah tahu. Sebenarnya bukan tahu fa ni, tahu lalu tu. Masalah dia kakak bukan baca fa tu, kakak baca lalu tu. Nanti kakak susah nak ingat. Ni perkataan ni kita sudah maklum dhamir muttasil. Huma, apa makna huma? Mereka berdua. Mereka berdua ni dua orang ni. Isnain. Ya. Fa'ataf.
Lalu juga ta'ataf lalu atau kemudian bolehlah. Yang paling penting dia makna menyambung. Bi harf jar maknanya dengan salasah, salif. Itu sama macam arsal, ada satu perkataan. Ya. Okey, bi mana? Salasah mana apa salasah? Tiga. Kalau salif yang ketiga. Kalau salasah mana tiga, kalau salif yang ketiga. Dah, ini dia okey lah sebab kita dah boleh kira wahid, isnain, salasah. Okey, isnain dah ada dua orang, salis orang yang ketiga. Fa lalu haraf ataf inna, dua perkataan. Inna makna apa? Sesungguhnya. Dan satu lagi na, kami. Dhamir apa tu? Muttasil. Inna haraf apa? Taukid. Apa fungsi haraf taukid? Menegaskan sesungguhnya. Okey, cubakan gabungkan haraf taukid ni sekejap dengan dhamir muttasil. Diagram warna pink. Itu ya. Warna pink ni. Lagi terbalikkan. Okey, cuba sebut sesungguhnya dia lelaki. Innahu was-tawwabur rahim. Innahu kana tawwaba. Innahu, sesungguhnya mereka berdua. Innahu, sesungguhnya mereka. Sesungguhnya dia perempuan. Innaha. Dengan suku okey. Innaha, sesungguhnya dia perempuan. Sesungguhnya mereka berdua. Sesungguhnya mereka semua perempuan. Sesungguhnya engkau lelaki. Kau berdua. Kamu semua. Sesungguhnya kamu semua. Innahu. Sesungguhnya engkau perempuan. Innaki. Sesungguhnya engkau berdua. Sesungguhnya kamu semua perempuan. Inna kunna. Sesungguhnya aku. Inni. Sesungguhnya kami. Inna. Ini dia. Boleh? Okey. Perkataan seterusnya ila. Mana apa? Haraf apa tu? Kepada. Ke. Haraf jar. Kataan kum maknanya kamu semua. Dhamir apa tu? Dhamir muttasil. Cuba jalankan dhamir muttasil. Ila ikut saya. Kalau ila bila disambung dia akan jadi ilai. Dia matikan ya, maka ha tu dibariskan di bawah. Cara menyebut dia macam dulu saya pernah sebutkanlah. Cuba ikut saya. Ilaihi, ilaihima, ilaihim, ilaiha, ilaihima, ilaihinna. Itu sahaja yang berubah, yang lain macam biasa. Ha tak berubah, yang di bawah tu macam biasa semula. Cuba jalankan dhamir muttasil ya. Cuba sebut kepadanya. Ilaihi. Semula ilaihi. Kepada mereka berdua. Ilaihima. Kepada mereka. Ilaihim. Semula ilaihi. Ilaihima. Ilaihim. Ilaiha. Ilaihima. Ilaihinna. Semula buat kat saya. Kepadanya lelaki. Ilaihi. Kepada mereka berdua. Kepada mereka semua. Kepada dia perempuan. Ilaiha. Itu tak berubah. Okey, ilaiha. Kepada mereka berdua. Kepada mereka semua perempuan. Kepada engkau lelaki.
sama. Ilaika. Semula kepada engkau lelaki. Ilaika. Kepada kau berdua. Ilaika. Kepada kamu semua. Ilaikum. Kepada engkau perempuan. Ilaihi. Kau berdua. Ilaikuma. Kepada kamu semua perempuan. Ilaikunna. Kepada aku. Ilaihi. Ilayya. Ada dua yang mati. Yang pertama mati, yang kedua mati. Macam mana? Ilayka. Ilayya. Tasydidkan dan bariskan atas. Semula kepadaku. Ilayya. Sama ala. Kalau ke atasku. Alayya. Kalau padaku fi. Jadi fiyya. Ya. Okey, semula kepada aku. Ilayya. Kepada kami. Ilaina. Okey? Situ ilaikum makna apa? Kepada kamu semua. Okey. Terusnya perkataan mursalun. Jumpa lagi untuk kali yang ketiganya. Apa nama mursalun tadi? Utusan. Berapa perkataan tak tahu? 1, 2, 3, 4 kita tak tahu Yang lain semua maknanya dah tahu. Maknanya kalau nak diconteng itu pun 4 saja. Itu lebih ringan. Sebutan itu lebih ringan. Kalau kakak sebut ilaihu, sebutlah. Tapi mulut kakak terminum ilaihu. Bukan. Ya. Untuk ringan saja. Tapi makna ilaihu pun sama maknanya. Okey. Ada 4 perkataan saja kita tak tahu Ui, hebatnya. Sekarang ni kita nak kena arsalna. Saya nak bagi tahu arsalna dia adalah fi'il madhi. Cuba buka diagram fi'il madhi warna kuning. Kolam fi'il madhi. Kuning. Tengok. Fi'il madhi taklah dilihat pada penambahan di hujung. Bila penambahan di hujung dia apa dia? Semua orang jumpa tak? Arsal. Penambahan di hujung tu. Apa dhamir dia? Nahnu. Tengok ni ni. Makna nahnu. Nahnu makna apa? Kami. Fi'il madhi makna apa? Telah. Dah dapat 2 dah. Cuma tu yang nak tengok kamus. Bila nak tengok dalam kamus, kita mesti buang penambahan. Apa yang nak tambah tu? Dan ni dulu. Tu buang. Arsala. Macam tu. Itu berapa huruf tu? 4. Tak boleh lagi tengok kamus. Sebab kamus akan bermula daripada 3 huruf. Cuba tuan-tuan buka, terbalikkan diagram tu, tengok sefer. Tengok fi'il madhi sefer 2 bunyi macam mana? Fi'il madhi sefer 2. Fi'il madhi, tengok sefer, terbalikkan sefer yang terbalik ni. Tu, ini fi'il madhi sefer 2. Sefer 2. Fi'il madhi kolam pertama. Sefer 2. Cuba tengok 2. Selepas 1F. Jumpa tak sefer 2? 2, nombor 2. Apa bunyinya? Jumpa tak kan? Ni jumpa tak fi'il madhi sefer 2 af'ala. Jumpa tak? Jumpa. Kami mula jumpa af'ala. Semua jumpa? Okay, terus jumpa dengan kakak jumpa tak? Kakak jumpa. Okey, bermakna kalau kita nak tengok kamus, mesti punca perkataan dia mesti fi'il madhi sefer 1. Sefer 1 bunyi macam mana? Fa'ala. Bermakna semua punca perkataan itu adalah fa'ala.
Bila macam ni, apa penambahan yang berlaku di situ? Makna ni buang. Mesti jadi fa'ala. Kalau arsala, apa yang nak dibuang? Alif. Kalau kita nak cari perkataan arsala ni ialah rasala. 3 huruf tu. Cuba cari rasala. Bila dah cari rasala, jangan puas hati ya. Terus cari arsala. Tapi mesti cari daripada ra sin lam dulu. Ra. Kakak, macam mana nak tengok? Tengok dekat situ je. Ni, dekat ni. Ni huruf apa? Dengan yang hitam. Dal. Padal. Padal, zal. Zal, ra. Ya. Arsala memang tak ada situ, tapi pattern dia sama. Macam ni. Af'ala. Arsal. Buang alif ni. Asalnya fa'ala. Lagi kena cari ra. Muka surat cantiknya nombor ra sa la. Di sini ra sa la. Lepas ra sa la tu, itu ra sa la satu tu tanda ra sa la. Dalam boleh tak ra sa la ni ra sa la. Apa makna ra sa la? Ya, rambut terurai, mengurai. Rambut dia telah terurai, itu makna rasala. Perkataan yang kita nak sikit rasala ke arsala? Turun ke bawah sikit. Tapi tuan-tuan tak akan jumpa arsala kecuali cari dulu ra sin lam. Lepas tu baru turun. Bukan takkan turun sikit je. Rasala atau arsala. Apa makna arsala? Mengutus. Kakak cuba kan? Satu. Tolong kakak. Boleh kan? Baik, kakak pintar. Kakak satu kat dalam sini ni. Satu. Kunci perkataan ni dengan ra dalam sini. Lepas tu ada kan? Biar kamu tersebarai. Jangan sampai habis belajar 6 bulan nanti tengok ada pun terleket. Tak payah sayang banyak lagi. Nak apa dekat tu. Dekat beli. Payah beli satu kotak lagi kan. Tak boleh kan? Kalau takut apalah. Takut hutang. Ada satu kotak lagi. Takut sangat. Apa makna arsala? Mengutuskan. Jumpa tak? Kakak jumpa? Okey, mengirim atau mengutus. Jadi kita akan dapat terjemah arsalna makna kami telah mengutus. Dapatlah terjemahan dia. Cuma kamu hanya bagi arsala punca perkataan ni. Ya? Sudah ada kata mengutus dia. Okey, itu nak cantikkan dia lah. Biasanya setter 2 ada kan, mekan. Arsala mengutuskan, anzala menurunkan, ya, aqra'a membacakan, asma'a memperdengarkan. Dia ada penambahan mekan. Biasanya untuk setter 2, tapi tak semualah. Dalam tuan-tuan? Dah jumpa, simpan semula kita punya kamus. Sayangi kamus anda, hargai perkataan yang kita dah dapat. Dah berapa perkataan dah kita jumpa dalam kamus ni? 4. Tadi 4. Ini masuk yang kelima pula. Arsalna maknanya kami telah. Kamus bagi tahu tak arsalna? Tak, kamus hanya bagi arsala. Arsala, dia telah mengutuskan. Tapi kalau arsalna, kami telah mengutuskan. Okey, tuan-tuan tahu Dhamir di sini apa dhamir? Nahnu. Nahnu makna apa?
Kami. Itu sebab tu kita terjemah kami. Itu ganti nama. Siapa punya diri? Kami tu. Kami telah memutuskan, kami itu ialah Allah. Kami iaitu Allah telah semua dah dapat Siapa tak dapat tolong tanya saya Okay, saya tolong. Tengok terjemahkan semula. Iz arsalna. Kami telah memutuskan. Kami itu siapa? Allah. Kami iaitu Allah telah mengutuskan ilaihim. Mereka ni siapa? Sebab tu ganti nama diri. Mesti tahu siapa punya diri. Siapa tu? Ketika kami telah mengutuskan kepada mereka, iaitu penduduk Antakya. Penduduk Antakya. Ketika kami telah mengutuskan kepada mereka Isnain, dua orang. Mana dua orang utusan, iaitu Sadiq dengan Masduq tadi. Utusan yang dua-dua sekali hantar. Sebab ni mungkin degil ni. Dua orang sekali diutuskan kepada penduduk Antakya. Dua orang utusan atau dua orang pendakwah. Okey, apa berlaku? Lalu Kazzabu. Okey. Jadi mana kita kena cari perkataan kazzabu. Okey, sebelum cari saya nak bagi tahu dia fi'il madhi. Cuba tengok diagram fi'il madhi. Kazzabu. Ada penambahan waw alif di hujung. Balikkan. Fi'il madhi. Balikkan. Ni. Mana yang waw di hujung? Apa gambar dia? Home. Semua jumpa home tak? Okey. Saya tulis home home. Jadi tuan-tuan mesti terjemahkan home ni makna apa? Mereka. Dapat dah tu? Kalau fi'il madhi terjemah macam mana? Telah. Okey. Kazzabu kena tengok kamus. Kalau nak cari dalam kamus, buang penambahan ni. Apa penambahan yang ada di sini? Waw alif ni. Buang. Jadi kazaba. Cuba cari kazaba. Kazalba. Kaf dah diwujudkan. Lepas kaf berikan. Dari kaf. Huruf kaf. Kakak tengok kat mana? Kat peti kan? Itu kaf. Okey. Lepas tu kakak saya dikit saja langsung betul. Ini kafir, ini kafir. Ini kafra. Tunggu sikit lagi. Ini kafra, ini kafra lagi. Kafra. Ini kafzal. Nampak? Itu tanda punca perkataan dia. Ketuan 2 dan 3, 4. Kakak nak tahu? Kenapa tak beritahu dengan paman? Ini boleh. Walaupun bayar lambat, apa tak ada. Jumpa tak kan? Kan? Ini semua 3, betul 3, 4. Ini 3, 1, 3, 4. 4 jauh satu, 3 buat kakak dia 4. Nanti dia pilih 9, 3 buat kosong. Ni punya perkataan kan? Zaba. Jumpa? Adakah itu yang kita maksudkan? Belum lagi. Turun sampai jumpa kazzaba. Tasydid. Ada tak kazzaba? Bawah saja kazzabahu. Jumpa tak? Tapi dia bersama dengan dhamir. Yang sebenar kazzaba. Macam tu. Lepas tu bawah tu sambung hu. Nya tu. Itu jangan masuk. Bawah pada perkataan kazzaba, turun bawah dia tu sahaja. Jumpa kazzabahu.
Jumpa tak? Kadzaba. Awak kerja kadzaba mana? Ni dah ni. Kadzabahu. Langkah satu baris. Cuba kan? Jadi apa kena kadzaba? Mendustakan. Nanti cuba je. Itu dia. Tapi yang ni kecil sangat lah ya. Kena makan keropok kan? 3-4 potong. Katakan kata. Tapi hu ni maknanya mana mendustakan. Nya tu hu Jadi perkataan yang kita bincang kadzaba. Apa makna kadzaba? Mendustakan. Apa makna mendustakan? Bukan menipu. Itu kalau menipu berdusta. Ini mendustakan makna mengingkari, mengkufuri, menolak. Makna itu mendustakan. Kadzaba. Tapi kalau ada penambahan waw alif di hujung, apa dhamir dia? Hum mana apa? Mana mereka telah mendustakan. Okey, cuba terjemah semula fa. Lalu kadzabu. Mereka telah mendustakan. Nampak? Ada dhamir dia hum. Hum ni ada tak Quran sebut? Hum ni disebut tak dalam Quran? Tak ada. Kita kena nampak bila ada penambahan waw ni makna hum. Mereka ni siapa? Penduduk Antioquia. Mereka telah mendustakan. Penduduk Antioquia mereka telah mendustakan. Huma, mereka berdua. Siapa dia tadi? Berapa orang? Mereka berdua, 2 orang Rasul ni tadi. Cuba terjemah fa. Kazzabu. Mereka iaitu penduduk Antioquia telah mendustakan huma, iaitu 2 orang Rasul yang nama Shadiq dengan Masduq tadi. Shadiq dan Masduq tadi. Nampak tak? Penduduk Antioquia terima tak? 2 orang tak. Mereka menolak, mendustakan 2 orang Rasul yang diutuskan itu. Fa. Lalu atau kemudian azzazna. Okey, cuba tengok azzazna. Ini fi'il madhi. Cuba tengok fi'il madhi penambahan na di hujung. Apa dhamir dia? Semua orang nampak tak nahnu? Tengok diagram fi'il madhi dulu. Apa dhamir dia? Nahnu. Nampak? Nahnu. Jadi tuan-tuan, semua nampak tak nahnu ni? Siapa tak nampak? Angkat tangan. Siapa tak nampak lagi bagus. Saya dapat tunjukkan. Bila hujung dia na bermakna apa dhamir dia? Nahnu. Okey, semua nampak? Alah, tak adalah. Tak ada chance lah saya nak tunjukkan. Kami. Nahnu mana? Fi'il madhi mana? Telah. Okey. Sekarang ni tuan-tuan tak tahu makna azzazna. Ini penambahan yang berlaku apa na? Na. Jadi macam mana nak cari dalam kamus? Ain zai zai. Tapi kalau zai ada 2 bermakna ain zai itu di tasydidkan. Tuan-tuan akan cari azza. Kalau ada azza atau azzaza, ini bukan azza lah, azzaza, betul lah, azzaza macam ni. Tapi cari ain zai zai dulu. Ain zai zai. Azza. Ujung kata dia ain zai tasydid. Lepas tu baru jumpa azzaza. Ain kita dah jumpa ain dah. Okey tu. Ni zai dia belum kita. Belum jumpa ain zai. Ain
Siapa yang ada rosak kaki Dia ambil kalau Ain Zai Ro Zai Azza tuan 3 lepas okay, 2, 3, 4 Ain Zai 2, 3, 4 2, 3, 4 tadi apa? Azza apa mana Azza? Jumpa tak Azza? Punca kata dia Azza makna mulia asalnya. Punca kata dia Azza mulia. Tanda punca dulu. Lepas tu baru jumpa Azzaza. Apa makna Azzaza? Menolong. Ada lagi kata Azzazahu memuliakan, menolong, menguatkan. Mana menguatkan? Boleh. Azzazahu menguatkan. Banyak makna Okey, ada makna memuliakan, ada makna menolong dan ada makna menguatkan. Saya nak ambil makna menguatkan. Semua jumpa tak? Tanda. Menguatkan, memperkuatkan. Siapa tak jumpa? Menguatkan. Tolong tandakan dia. Dah. Tanda. Dah. Boleh tuan-tuan? Alhamdulillah. Boleh. Okey, cuba terjemahkan. Fa lalu azzazna. Kami telah menguatkan atau memperkuatkan. Bahasa Melayu dia memperkuatkan. Kami itu siapa? Allah. Kami iaitu Allah telah memperkuatkan. Okey, memperkuatkan dua orang rasul tadi. Dengan salisin. Yang ketiga, iaitu yang ketiga, utusan yang ketiga. Siapa nama yang ketiga tadi? Syam'un. Kalau kita nak pakai nama supaya nampak jelas cerita dia, maka kami telah memperkuatkan dengan yang ketiga yang bernama Syam'un. Boleh? Okey, apa berlaku? Lalu atau kemudian. Tengok haraf mantah boleh terjemah macam tu sebab dia menyambung cerita. Qalu fi'il madhi. Cuba tuan-tuan tengok fi'il madhi yang bertambah waw alif. Apa dhamirnya? Hum. Betul hum? Hum mana apa? Mereka. Jadi tuan-tuan dapatlah terjemahkan hum. Qalu mereka fi'il madhi telah perbuatan dia berkata. Ini tak payah tengok kamus lah, penat. Mereka telah berkata. Cuma masalahnya tuan-tuan, tahu hum mana apa? Mereka itu hanya ganti nama diri. Siapa punya diri ni? Tiga. Bila dah dua orang diutuskan, dua orang ditolak, lalu kami utuskan perkuatkan dengan yang ketiga. Tiga-tiga ini mereka telah berkata. Okey, dapatlah cerita mereka ni telah berkata. Mereka iaitu rasul yang 3 orang tadi
Utusan 3 orang telah berkata, inna, sesungguhnya kami. Itu ganti nama. Kami itu siapa? Allah ke Rasul? Jangan Allah pula. Ini kalau dalam bahasa Melayu ada noktah bertindih macam tu, ya. Bila dah noktah bertindih ada koma-koma ni, maknanya apa tu? Cakap apa namanya bahasa Melayu tu? Cakap ajuk. Mengajukkan cakap apa? 3 orang utusan tadi. Ya tak? Belajar tak cakap ajuk, cakap pindah? Tak? Tak apa, nanti saya buka kelas bahasa Melayu pula. Tapi bahasa Melayu saya tak bagus-bagus. Daripada PMR, SPM tak cemerlang sangat lah. Apa? 4 ke kak? Ayo. Sebab kak Munah tak jah. Ya? Asyik teringat cakap dengan 9 dia agak Okey, inna, sesungguhnya kami, iaitu kami bertiga ini, ilaikum, kepada kamu semua, mursaluna, utusan, iaitu utusan Allah. Tapi terjemahkan ni dulu. Inna, kami, mursaluna, utusan, iaitu utusan Allah, ilaikum, kepada kamu semua. Kami ni 3 orang ni utusan Allah kepada kamu, untuk mengajak kamu beriman, meninggalkan sembahan berhala. Faham tak? Faham. Waktu tu tanya macam tu lah kot. Ini cerita dia di sini. Siapa yang tak datang lepas cerita ni memang rugi lah. Rugi besar. Sebab tak tahu cerita dia. 3 orang Rasul ni berjaya ke gagal, kita tak tahu. Lepas ni lah cerita dia. Apa yang ponteng rugilah. Kezat dia cerita dia. Okey, semula terjemahkan. Cuba tak payah tengok buku nak. Tutup buku dah semua. Tadi dah salin dah salin, memanglah tak akan padam. Tutup. Jeling pun tak boleh kat buku tu. Okey, dah. Tu tengok tu, nak tengok juga lagi tu. Okey, tengok kat papan putih saja. Arsalna, kami siapa? Allah. Kami iaitu Allah telah mengutuskan ilaihim, mereka tu penduduk Al-Safiyah, Isnaini, 2 orang Rasul. Kadzabu, mereka telah mendustakan. Mereka tu siapa? Penduduk Antiokhia telah mendustakan huma, mereka berdua, iaitu 2 orang Rasul tersebut. Lalu atau kemudian azzazna, kami telah memperkuatkan salis yang ketiga, yang bernama Syam'un pula. Datang yang ketiga Syam'un tu. Qalu, mereka tu siapa? 3 orang utusan itu telah berkata, inna, kami itu siapa? Kami bertiga. Sesungguhnya kami bertiga ini adalah mursalun, utusan Allah, ilaikum, kepada kamu semua. Itu cerita dia. Harap-harap sampai ayat 14 faham baca surah Yasin tu. Ya? Kalau bagus lagi buku dekat. Kalau bagus lagi baca Quran kosong tu, cuba terjemahkan daripada Yasin wal Quranil Hakim, wa demi Al-Quran yang penuh hikmah. Cuba mainkan Quran yang kosong. Kan nampak? Buka terjemahan mula mana Nabi Ali faham.
mazhab Nabi akan bertanya kepada kita. Direct. Nabi tak ada. Okay. Ya. Dia Jibril akan memahamkan Rasulullah. Sebab tu kisah ini dapat tahu juga daripada hadis-hadis Nabi yang mensyarahkan cerita yang umum ni kepada sahabat. Siapa hum tu, siapa kami tu, siapa mursalun tu. Maknanya sahabat akan bertanya, Nabi akan menjawab. Macam mana Nabi tahu? Jibril yang ajar kepada Nabi. Sebab itulah kalau maknanya ada tafsiran daripada Nabi sendiri pada ayat Quran itu adalah yang baik. Tapi yang lebih baik lagi sekiranya ada ayat Al-Quran sendiri menjelaskan cerita sendiri, tapi dalam surah yang lain. Tapi bila Nabi nak faham, dia memakan masa lama sebab macam kita. Nabi senang nak faham sebab Allah yang telah mengharapkan Nabi. Macam kita terpaksa mengingat lama kan, Nabi dijamin ingatan dia. Mana sekali Nabi dengar dan Allah membantu Nabi mengingat. Sebab pada permulaan tu memang Nabi gopok gapak. Bila Jibril baca dia, Nabi nak ulang, takut tak ingat. Lepas tu Allah tegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jal. Jangan kau gerakkan lidah tu untuk kau bergopok gapah mengingatnya. Kenapa? Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Tugas kami Allah mengumpulkan, iaitu mengingatkan Al-Quran itu dalam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak lupa sebab Allah yang tolong. Lepas tu Nabi relax jelah, Jibril baca, lepas tu baru baca. Terus ingat, terus masuk dalam dada Nabi. Jadi tuan-tuan janganlah buat macam tu, sebab tuan-tuan dan perempuan tak ada jaminan. Tak ada jaminan ingat tu. Jadi kena tengok Quran potong, baca 5-3 kali macam tu. InsyaAllah ingat. Di kalangan para sahabat pun ada yang kuat ingatan, ada yang kurang kuat. Macam Imam Syafi'i kuat, tapi tak semua imam macam dia. Okey. Sekarang ni kita nak sikit ulang kaji perkataan arsalna, fi'il madhi. Ulang semula fi'il madhi. Buka dari fi'il madhi dari warna kuning. Warna kuning, yang ni. Pegang. Okey, kita nak daripada perkataan arsalna. Kalau huwa dia akan jadi arsala. Jumpa tak? Huwa arsala maknanya dia telah mengutuskan. Okey, yang paling penting tuan-tuan mesti ingat makna dhamir. Siapa tak ingat makna dhamir ni, dia mula masuk perangkap. Dhamir ni siapa tak ingat, dia dalam keadaan bahaya. Mesti ingat. Siapa tak ingat, tak tahu macam mana, tulis ke maknanya ataupun buka semula muka surat 13 buku kita. Tidak ada pilihan kecuali mesti tahu makna. Okey, cuba jalankan huwa arsala. Semula huwa arsala. Huma arsala. Hum arsalu. Semula sebut ramai-ramai sama-sama sehingga mengalahkan budak-budak tadika di bawah. Lawan. Suara bapak ke kuat, suara anak-anak cucu tu. Cucu Okey, jalan. Huwa arsala. Huma. Hum. Sebut hum arsalu. Hiya arsalat. Huma. Hunna arsalna. Anta. Apa
Apa mana arsalta? Anta mana apa? Engkau telah mengutuskan. Engkau telah mengutuskan. Arsalta. Sebab dalam Quran tak sebut anta, dia sebut arsalta saja. Misal katalah contoh. Okey, anta arsalta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana arsal tu. Tengok tu. Ana tu bukan na, tu. Semula ana arsal tu. Nahnu arsalna. Apa makna arsalna? Kami telah mengutuskan. Ini perkataan ni banyak dalam Quran. Jangan apa lupa-lupa Okey, cuba tengok perkataan kazzabu pula. Itu kalau hum kazzabu, kalau huwa kazzaba. Apa makna kazzaba? Dhamir dia telah mendustakan. Okey, cuba jalankan fi'il madhi. Huwa kazzaba. Huma. Hum. Hiya. Kazzabat. Huma. Hunna. Kazzabna. Anta. Antuma. Antum. Apa makna kazzabtum? Apa makna antum? Kamu semua. Jangan silap terjemah. Silap terjemah, silaplah pelaku dia nanti. Antum maknanya kamu semua telah mendustakan. Okey, antum kazzabtum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Apa makna kazzabtu? Aku telah mendustakan. Nahnu kazzabna. Okey, perkataan yang ketiga azzazna. Itu kalau nahnu. Kalau huwa azzaza. Apa makna azzaza? Huwa dia lelaki telah memperkuatkan. Okey, cuba jalankan. Huwa azzaza. Huma. Hum. Apa makna azzazu? Mereka lelaki. Kena tahu makna hum. Hum mana? Mereka lelaki telah memperkuatkan. Okey, semula hum azzazu. Hiya azzazat. Huma. Hunna. Anta azzazta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Azzaztu. Nahnu. Apa makna azzazna? Kami telah memperkuatkan. Okey, perkataan yang terakhir qalu, itu apa dhamir dia? Hum. Kalau huwa qala. Apa makna qala? Dia telah berkata. Huwa Nah itu. Sebab qala Allah tak sebut huwa qala. Allah sebut qala sahaja. Allah tak sebut hum qalu. Yang disebut hanya faqalu. Yang tu yang kemahiran yang kita kena tangkap cepat. Siapa menangkap dhamir dia tu, dia akan dapat terjemahan tepat dia.
Ya, fi'il madhi hanya melihat penambahan yang berlaku di hujung perkataan. Okey, cuba jalankan huwa qala. Huwa qala. Huma. Hum. Qalu. Itu dia, qalu. Semula hum qalu. Hiya. Apa makna qalat? Dia perempuan telah berkata. Ya, kalau cerita perempuan Maryam ke cerita Hawa, maka dia akan berlaku hiya, qalat. Mula hiya qalat. Huma. Hunna. Yang tu macam mana? Qal, kena panjang. Dia terus pendekkan saja bunyi dia kul. Qulna. Tak payah qalna. Qulna. Qaf lam matikan kul. Lepas tu baru tambah nun na. Qulna. Okey, semula hunna qulna. Apa makna qulna? Hunna. Mereka perempuan telah berkata. Daripada hunna akan perubahan tu akan sekata sampai ke bawah lah. Kul semua. Kul, ya. Okey, semula hunna qulna. Anta qulta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Apa makna qulna? Itu perkataan tu banyak nanti dalam Quran. Perkataan qulna, perkataan qalu, perkataan qala. Itu permainan fi'il madhi yang tuan-tuan kena cepat mahirkan sendiri. Tak ada siapa yang boleh memahirkan tuan-tuan dan perempuan kecuali diri sendiri. Siapa yang rajin mengulang, sebut banyak-banyak kali, dialah yang dapat. Ustaz boleh tak tolong? Ustaz boleh tolong sebutkan, tapi Ustaz jadi lagi ingat. Ya? Bukan tuan-tuan yang akan ingat. Saya kahwin dengan orang Arab boleh. Nanti lagi senang je. Jadi saya berbaik sangka lah. Kalau lepas ni saya tengok Haji tak ada, tapi jangan report dekat kakak no. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسيناه وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.